Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini 22 Rajab 44 bersamaan 13/2/23 kita mulakan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Haqqah. Surah yang ke-69, juzuk yang ke-29. Surah 69, juzuk yang ke-29, di mana surah ini menceritakan tentang huru-hara keadaan hari kiamat yang tetap berlaku. Jadi oleh kerana permulaan surah, kita akan mula dengan muqaddimah, intisari surah dan tafsir. Ayat dia pendek, jadi kita akan ambil ayat pertama sehingga ayat 8. Ayat 1 hingga ayat 8. Allah SWT peringatkan kepada kita tentang kebinasaan orang-orang dulu yang telah pun berlaku kiamat pada mereka secara kiamat kecil-kecilan, kiamat kabilah, kiamat kaum. Tapi kiamat besar belum lagi terjadi. Dia akan berlaku bila? Pada dekat dengan di akhir dunia nanti. Mari kita baca 2-3 ayat dulu, tanda jadi, dan ambil berkat dengan Al-Quran. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1262. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Balik semula kepada muqaddimah surah, muka surah 1281. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil suratun makkiyatun. Suratun makkiyatun wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir ijma' mengatakan bahawa surah ini makkiyah, mana diturunkan di Makkah. Mengandungi 52 ayat. Ayat dia pendek-pendek je, 52 ayat. Dinamakan surah Al-Haqqah. Makna apa dia? Saat yang tetap berlaku. Bila? Kiamat. Salah satu daripada nama kiamat. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menegaskan tentang berlakunya hari kiamat dengan tidak syak lagi. Tengok berapa kali kita baca tadi? 3 kali. Al-haqqatu mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqah. Diulangnya 3 kali menunjukkan satu benda itu penting. Intisari kandungan menceritakan perihal penduduk dunia dari berbagai-bagai kaum dan bangsa
yang telah dibinasakan pada zaman yang silam dengan sebab mereka kufur ingkar, lalu menerangkan dengan panjang lebar kejadian-kejadian yang akan berlaku ketika datangnya hari kiamat dan peristiwa yang terjadi pada hari akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk dihisab, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, akan bergembiralah dia dan akan menikmati kehidupan yang senang lenang di dalam syurga yang tinggi darjatnya. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan kami semua ni dari orang yang menerima suratan amalan di sebelah kanan. Maka sesiapa yang diberikan menerima surat, sebaliknya, na'udzubillah, sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, ashabus shimal, akan menyesalah dia sambil meratapi nasibnya dan akan diseret ke dalam azab yang tidak terperi sengsaranya. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran yang menjadi peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kerana hanya orang yang bertakwa sahaja yang akan beroleh manfaat dari peringatan dan hidayah petunjuk Al-Quran itu. Disebabkan iman mereka dan takwanya, sedang orang-orang yang kufur ingkar adalah sebaliknya, wal'iyazubillah. Kita berpindah kepada muqaddimah dalam tafsir Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ini, min ahami maqasidis surah, awalan al-hadisu an yaumil qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan cerita tentang hari kiamat, wa ahwalin nasi fihi, dan keadaan manusia pada waktu itu. Untuk anak-anak pelajar bahasa Arab ni, kita tengok kalau dengan ahwal itu maknanya keadaan. Kalau kata dengan ahwal itu huruf hara. Tengok, tukar satu huruf makna dia berbeza. Sanian, yang kedua, iqamatu al-adillah ala sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam, nak mendirikan dalil di atas benarnya dakwah Nabi. Wa anna hadzal Quran min indillah, Quran ini datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudu'atis surah, surah ini ada 6 poin utama. Isi dia ada 6 poin utama. Yang pertama, uftutihat as-surah bitahwili sya'ni yaumil qiyamah. Allah Ta'ala mula surah ini dengan menampakkan gambaran huru-haranya keadaan pada hari kiamat dan membesarkan suasana yang tersebut supaya kita takut, kita sentiasa beringat dan berhati-hati. Sanian, at-tazkiru bima halla bil umamil lati kazzabat bil qiyamah, memperingatkan dengan apa yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu yang membohong, yang tidak percaya kepada hari kiamat, apa sudah jadi dengan mereka. Salisan, wasfu tengok ni dengan wasfu ahwali yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sifatkan, gambarkan huru-hara hari kiamat. Wa bayanu halis su'ada mimman yu'tawna kutubahum bi'aimanihim. Allah gambarkan orang yang berbahagia dari kalangan orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan, dan keadaan orang celaka yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri. Rabi'an, at-tanwihu bil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala cerita tentang kedudukan Al-Quran dan ianya turun daripada sisi Allah, bukan direka oleh Nabi. Maka benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang disampaikannya
dari Tuhannya melalui risalah kerasulannya dan Al-Quran yang dibacanya. Khamisan bayanu anna al-Quran tazkiratul lil mu'minin. Allah nyatakan Quran ini menjadi peringatan bagi orang mukmin, wa hasratun 'alal kafirin, dan kerugian besar bagi orang kafir. Orang kafir rugi, orang Islam bahagia. Sadisan, yang keenam, khutimatis suratu bil amri bitasbihillahi azza wa jalla. Akhirnya surah ini diakhiri dengan arahan supaya sentiasa bertasbih kepada Allah azza wa jalla. Tamaklah kita, mukaddimah dia pendek sesuai dengan ayat dia yang pendek. Al-an nantaqil ila at-tafsir surah Al-Haqqah, surah yang ke-69, juzuk yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah artinya saat yang tetap berlaku. Apa makna Al-Haqqah? Mana saat yang tetap berlaku, ay al-qiyamah as-sabitul maji, kiamat yang sabit kedatangannya, as-sadiqatul wuqu', yang pasti terjadi, allati tazharu fiha al-haqa'iq, yang terdedah segala rahsia, hakikat sebenarnya terdedah. Wa yatahaqqaqu fiha wa'dullahi ta'ala wa wa'iduhu, pada saat itu terlaksanalah janji-janji Allah yang baik kepada orang yang beriman, dan wa'idun, janji azab ataupun seksa bagi orang yang derhaka. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita daripada menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Maka itu dia panggil Al-Haqqah dengan mana Al-Qiyamah. Banyak ulama tafsir duk bahas tentang Al-Haqqah. Satu dia kata Al-Qiyamah. Al-Haqqah bermakna as-sa'ah al-wajibatul wuqu', saat yang pasti terjadi. Nak lari tak boleh. Kan? Ada ulama kata, dengar ni, qala as-Sa'labi. Sa'labi ni ulama lughah. Dia kata kenapa dinamakan al-haqqah, summiyat haqqah li'annaha haqqat fala kadhiba laha. Hari itu memang terjadi, tak ada siapa lagi membohong pada hari itu. Tengok, oh ada sungguh. Wa li'anna fiha hawa apa ni, hawaqal umur wa haqa'iqaha. Maknanya pada hari itu terjadi sungguhlah segala apa yang dijanji oleh Allah nampak, yang baik yang buruk. Dan pada hari itu terlaksanalah balasan mengikut amal masing-masing. Satu, yang keempat dia kata al-haqqah ay as-sa'atu allati yukazzibu biha haula, hari yang dibohongi oleh puak-puak kafir. Yang penting bagi kita ni al-haqqah ni salah satu daripada nama al-qiyamah, nama hari kiamat. Allahu akbar. Ayat yang kedua, mal haqqah, apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Macam mana keadaan, apa dia sifat, kita kena ingat. Ay ayu syai'in tilka sa'atul haqqatu al-azimatu sya'ni wa ma haluha wa sifatuha. Jadi bagaimana keadaan al-haqqah yang besar kedudukan itu dan bagaimana keadaannya. Ayat yang ketiga masih lagi diulang kalimah al-haqqah. Wa ma adraka mal haqqah, dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu. Saat itu maksudnya hari kiamat. Saat itu maksudnya hari kiamat. Ulama tadabbur, dia perhati tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut wa ma adraka, dia akan cerita
Kalau kata wa ma yudrika, dia tak cerita. Dalam beza dalam ayat Quran. Wa ma adraka, maka Allah Taala akan nyatakan bagaimana keadaan kiamat itu. Tapi kalau kata wa ma yudrika, maka dia tak beri jawapan. Mu tahu apa? Tak tahu. Tapi kalau apakah engkau tahu, maka Allah Taala akan beritahu. Itu perbezaan ayat. Habislah kita soalan-soalan yang ditanya. Maka sekarang ini diberinya huraian tentang kiamat itu pasti berlaku. Orang-orang yang membohongi kiamat, yang tak percaya kiamat itu, telah pun dibinasakan dulu. Dan orang-orang yang kemudian dan yang akan datang, yang penting sekali, mereka semua akan mati. Dia akan bertemu dengan hari kiamat yang dia tak percaya. Pada waktu itu semuanya yakin belaka dah. Oh, percaya dah. Habis nak buat apa? Percaya sudah tak percaya lagi. Allahu Akbar. Tengok ayat 4. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi mana? Kena ingat. Nabi mana? Saleh. Ad. Kaum Ad. Tidur. Nabi Hud. Wa ila Adin akhahum Huda. Wa ila Samud akhahum Salihah. Kena ingat ayat-ayat tu lah. Belajar. Baik. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggemparkan dan mengharu birukan itu. Al-Qari'ah pun salah satu daripada nama kiamat juga. Dalam surah Al-Qari'ah nanti kita jumpa. Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas. Ila akhir ayat. Tengok ni apa anak? Dia panggil munasabatul ayah lima qablaha. Dia cerita tentang kiamat, berpindah kepada kebinasaan kaum dulu. Kenapa? Tengok. Lamma zakara al-haqqah wa fakhamaha. Allah Ta'ala dah sebut tentang kiamat, al-haqqah, dan Allah Ta'ala besarkan suasananya supaya kita takut. Atma'a zikra zalika zikra man kazzaba biha. Allah Ta'ala ikuti pula dengan cerita geng-geng yang mendustakan hari kiamat. Contohnya orang tak percaya kiamat ni, kaum Ad dan kaum Samud. Wa ma halla bihim bisababit takzib. Apa sudah jadi kepada mereka dengan sebab mereka membohong, mendustakan hari kiamat, tak percaya kepada Allah. Untuk apa? Tazkiran li ahli Makkah. Allah Ta'ala nak peringatkan puak-puak Mekah. Wa takhwifan lahum, nak menakutkan mereka daripada ditimpa akibat seperti Ad dengan Samud. Lish, kenapa dua kabilah ini disebut? Sebab itulah yang dikenali oleh Arab Mekah. Kerana dia rehlah syita, pergi ke Syam, dia lalu ikut Samud. Pada musim ni dia pergi ke Yaman, dia lalu ikut kaum Ad. Mu tengok belaka dah tu dengan mata kepala kamu, kesan-kesan peninggalan, kebinasaan, apa yang terjadi kepada kaum itu. Tapi kenapa kamu tak mau beriman? Kenapa kamu kerah kepala? Kenapa kamu tak dengar kata? Jadi Allah cela puak-puak kafir Quraisy di Mekah. Dan peringatan kepada kita juga, jangan kerah kepala. Maka mari ayat ini. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Jadi dua-dua kaum ini telah mendustakan hari kiamat. Dia tak percaya manusia ni bangkit semula selepas mereka mati untuk menerima balasan, perhitungan dan balasan masing-masing. Tak ada. Mati-matilah, apa mau hidup balik? Sombong awak ya. Maka di sini Allah detailkan cara kebinasaan mereka. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Maka masing-masing menerima azab dunianya.
Adapun kaum Samud, iaitulah kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir, dengan tempikan suara, letusan suara yang dahsyat yang melampaui batas kedahsyatannya. Sekali ditiup, ditempik oleh malaikat, mereka duduk alam bukit, mati habis, bergelimpangan habis. Allahul musta'an. Jadi bila mari suara, letusan suara yang kuat, farajapat minhal ardu wal qulub, sampai mereka bergoncang bumi dan bergoncangnya hati manusia. Wa matu min syiddatiha, mereka mati kerana terlalu dahsyatnya tempikan suara itu. Allahu akbar. Jadi kenapa dia kata bit-taghiyah? Fa uhliku bit-taghiyah, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampaui batas kedahsyatan. Jadi ulama tafsir dia bincang tentang apa makna at-taghiyah. Ibnul Jauzi kata dalam tafsir dia, at-taghiyah ada 3 huraian ulama. Yang pertama, annahum tughyanuhum wa kufruhum, mereka tu dibinasakan dengan suara yang dahsyat dengan sebab mereka taghut, mereka jahat dan mereka kafir. Satu. Jadi ada yang mengatakan at-taghiyah ay bis-sayhati at-taghiyah, dengan letusan suara yang cukup dahsyat, pecah telinga, terbeliak mata, mati habis. As-salis anna at-taghiyah aqirun naqah. Hak jahat tu dengan sebab mereka sembelih unta. Sembelih unta, Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, unta aku kena sembelih dah. Maka dia bagi masa 3 hari, zaf, mari suara yang begitu dahsyat, mati habis. Allahu akbar, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, iaitulah kaum Nabi Hud di sebelah Yaman, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Tengok ni munasabatul ayah. Munasabah ayat ni apa pula? Allah Ta'ala sebut dalam kaum Samud dibinasa dengan sayhah, dengan tempikan letusan suara yang dahsyat kerana mereka mendustakan Rasul Saleh, mereka sembelih unta dia. Maka dalam ayat ini diikuti dengan golongan yang kedua yang binasa, iaitulah kaum 'Ad, dibinasakan dengan angin ribut yang dahsyat. Sebab apa? Itu menunjukkan Allah Ta'ala yang berkuasa. Dia nak binasa orang, dia tengok keadaan, dia panggil ilmu strategi. Kaum Samud duduk dalam bukit, mana kalau mari angin pun tak terbalik bukit. Maka suara yang sesuai masuk dalam bukit, masuk dalam gua-gua tempat dia duduk tu, pecah telinga habis. Wa amma 'adun, adapun kaum 'Ad, mereka dibinasa dengan angin ribut, birihin azimatin, angin yang kuat, baridatin yang sejuk, syadidatis saut, suara dia kuat, mari angin. Allahu akbar. Mengatasi segala angin-angin putih beliung ataupun taufan yang lain, tak ada. Angin kuat, angin putih beliung dia panggil, angin hok polah tu. Maka dibinasakanlah mereka semua sekali. Ulama tadabbur kata apa? Ini dia panggil ilmu Allah Ta'ala sangat hebat. Oleh kerana puak-puak 'Ad duduk atas bukit, dia buat binaan tinggi-tinggi sesuai dengan angin, mari tolak, terbalik habis dia punya bangunan. Jadi itu dia panggil strategi. Jadi kalaulah orang duduk atas bukit, tak payahlah mari tempik suara, sebab dengan angin pun dia terbalik dah. Berbeza dengan siapa? Dengan kaum Samud, dia duduk dalam bukit, dia belah bukit buat rumah. Jadi dia gagah perkasa.
Contoh-contoh mereka belah bukit ada peninggalannya, sebahagian daripadanya di nama dia Madain Saleh. Ni masih ada. Kalau berpeluang pergi tengok, tapi kalau niat musafir nak tengok dia lah. Sebab Nabi kita larang masuk ke tempat yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan masuk. Jangan masuk dalam tu. Wa ani bin Abbas hadis, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan angin yang datang dari timur. Dabur mari daripada barat. Mana angin yang mari kat ni. Dabur mari kat ni. Hak ni binasa. Yang ni pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, macam mana keadaan puak dia nak binasa? Tengok ayat 7. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dan diarahkannya, Allah Ta'ala arahkan angin menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Angin kuat, nak keluar rumah tak boleh, keluar bom terbang. Kalaulah engkau menyaksikannya, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khafiyah, maka engkau akan melihat kaum itu bergelempangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pokok kurma yang tumbang dan lompang. Lompang teman hok kering dalam tu, kosong. Ini Allah Ta'ala gambar betapa binasanya puak-puak Ad. Ay fatara qauma adin fi tilkal layali wal ayyam matruhin alal ardi mauta. Jadi Allah Ta'ala bagi angin berapa hari? 7 hari 8 malam duk tiup situ. Takut. Kita sekali-sekala angin mari tiup ni pun, tu pun angin rahmat tu nak turun hujan. Takut kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan seperti batang kurma yang kosong dalam dia tu, maka terbalik kuih habislah. Terbalik lentang pukang, kata orang. Berkala lantang. Orang Kelantan kata terbalik kuih habis. Sedap kita lagi. Terbalik kuih habis dia punya manusia itu. Fahal tara lahum min baqiyah. Allah tanya, fahal tara lahum min baqiyah, dengan yang demikian dapatkah lagi engkau melihat sisa-sisa mereka yang masih hidup? Jawabnya tak ada dah hidupnya. Yang adanya peninggalan mereka, kampung halaman mereka, negeri mereka yang telah hancur binasa. Apa lagi kita nak buat? Itu dah tamatlah buat dia tu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala lah selamat kita semua. Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita daripada dibinasakan dengan sebab maksiat, apa dengan sebab kemungkaran yang dibuat oleh manusia. Hati-hati kita, jangan berani lawan Allah, jangan berani buat maksiat, kalau tidak mereka akan binasa. Tamatlah secara ringkas ya dalam ayat ni, ringkas. Kita pun tak nak panjang, kita nak fokus balik kepada al-fawaid, 5 faedah ringkas juga insya-Allah. Yang pertama, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Semua ni ayat Tuhan tanya, apakah dia kiamat, apakah huru-hara tu, hari yang tetap berlaku tu apa? Jawab dianya, azzamallahu sya'nal qiyamah. Ayat ini Allah Ta'ala besarkan kedudukan hari kiamat, dan fakhamahu, kita nak suruh kita nampak rasa gerun, rasa takut, rasa nak buat persiapan untuk menghadapi saat yang begitu gawat. Dia panggil haulan jasiman,
saat yang begitu menakutkan. Jadi para jemaah sekalian, kalau takut, buatlah dinding tembok, jangan takut lari. Kenapa lari tak solat tu? Takut pada hari kiamat. Ni orang gila lagu ni. Kenapa lari ke masjid? Sebab kita nak mati. Bila kita nak mati, kita buatlah persiapan untuk mati. Al-faidatus tsaniyah an Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni seorang ulama salaf. Dia ada dua, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Satu masa dekat. Qala ma fil Quran, semua dalam ayat Quran, kalau Allah Ta'ala tanya wa ma yudrik, bagaimana kamu dapat tahu? Falam yukhbirhu, maka Allah Ta'ala tak cerita. Ayat tu tergantung. Jadi kita kena korek, kena cari dalam ayat-ayat Quran yang lain, baru kita jumpa jawapan dia. Wa ma kana, tapi kalau Tuhan tanya selalu, wa ma adraka mal haqqah, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Apa yang kamu tahu tentang hari kiamat, maka Allah Ta'ala akan jawab. Tengok ayat yang kita akan baca depan ni, kita akan jumpa jawapan detail tentang hari kiamat. Jadi beza di antara wa ma yudrik, macam mana kamu dapat tahu? Tak tahu, Tuhan tak bagi tahu. Wa ma adraka, macam mana kamu nak tahu? Apa jalan kau boleh mengetahui? Yang itu Tuhan bagi jawapan dalam surah yang sama, dalam ayat yang berdekatan. Ini dipanggil ilmu analisa. Analisa kepada uslub, gaya bahasa Al-Quran. Faedah yang ketiga, kazzabat samudu wa adum bil qari'ah. Kazzabat samudu wa adum bil qari'ah, telah mendusta Samud dengan Ad. Di sini ulama tadabbur berfikir tentang, kalau kita nak buat analogi bandingan, kita kena buat bandingan yang orang boleh faham. Bandingan yang orang boleh faham. Kenapa disebut Samud? Ad, Samud, Ad, Samud. Lepas sebab Al-Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi kita berdepan dengan Quraisy yang mendustakan hari kiamat. Tapi puak Quraisy ni dia berjalan. Dia panggil rihlatus syita'i was saif. Musim sejuk, musim panas dia mengembara. Ada waktu ni dia pergi mengembara ke Syam, dia akan lalu ikut kaum Samud. Tengok binasa dah Samud. Waktu dia pergi ke Yaman, dia tengok kaum Ad yang dibinasakan. Jadi kenapa kamu tak ambil peduli? Kenapa kamu tidak ambil iktibar? Kenapa kamu tidak ambil pengajaran? Mu tengok saja je. Jadi kalau kita nak buat bandingan, kita kena banding dengan perkara yang orang boleh tahu, boleh menyebabkan dia insaf. Mu ni malah baca ni, musim peperiksaan ni, tak mau study, tak nak murajaah, tengok apa sudah jadi dengan geng-geng tu. Mak-mak hok dado, hok mak apa lepok tu, geng malah belaka tu. Jadi kita kena analogi bandingan dengan benda yang orang nampak. Benda yang nampak, supaya mudah kesan dia tu mudah dirasai dan dijiwai oleh orang yang nak mengambil pengajaran dan iktibar. Karena itulah kata ulama, manusia yang baik, dengar ni awal, manusia yang bijak, manusia yang menjadikan orang lain sebagai pengajaran. Manusia menjadikan orang lain, sama ada orang baik atau orang yang dibinasakan, sebagai pengajaran untuk dia. Manusia yang celaka, orang jadikan dia tu sebagai bahan pengajaran. Na'udzubillah. Jadi kalau kita buat, nak tengok contoh buruk, kamu tengok dia tu, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kita dijadikan bahan pengajaran kepada orang. Tapi kalau bahan baik tak apa. Awak nak jadi orang baik, ikutlah fulan. Cuma satu je peringatan kita, jangan puji manusia yang masih hidup. Jangan puji
buat ikon kepada manusia yang masih hidup, fa innaha la ta'manul fitnah. Kata ulama, kerana dia tidak aman daripada fitnah. Hari ni kita puji orang ni gini, esok dia lompat kepada tempat lain dah. Celaka dia ni. Ataupun la ya'man, tidak tidak aman daripada fitnah. Mungkin juga dia tu terfitnah dengan sebab pujian orang. Ini bahaya ni. Bahaya. Kalau kita nak ambil contoh, ambillah orang yang sudah mati, yang confirm dia mati di atas landasan yang baik, yang kita mengharapkan secara zahirnya dia mati dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul al-khatimah. Faedah yang keempat, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsar. Sarsar, kenapa dia guna lapak muzakkar sarsar, sedangkan rih kalimah ini bahasa Arab sikit. Ma'a anna rih muannasah, rih tu muannas. Kenapa Allah tak kata sarsaratin, tapi atiyah ada ta pula. Kita belajar bahasa sikit, ilmu bahasa. Jawab di ahli lughah, li'anna kalimah sarsara wasfun mukhtassun birrih, satu sifat pada angin. Birihin sarsar, biasanya bahasa Arab ni dia guna ikut bunyi. Angin sarsar, angin yang kuat, bunyi. Itu dia panggil, maka dia jadi sarsar, sifat kepada angin. Fa asbaha, seperti juga kita kata bab haid wa tamis wa hamil. Kenapa dia tak kata haidah? Perempuan haidah tak? Perempuan haidah. Perempuan hamil, tak ada kata hamilah. Hazihi imra'atun hamilatun, la, hamil. Itu dia panggil bi khilaf atiyah. Atiyah tu, atiyah tengok mana apa atiyah? Dia kata melampaui kencangnya. Fa inna ghairar rih minal asma'il muannasa yusafu biha. Jadi nama-nama yang di muannas lain daripada angin tu, maka kita kena sifat pada dia jadi atiyah. Atiyah. Allahu akbar. Jadi sarsar tu jenis angin, angin yang kencang, ribut. Hak ni atiyah tu sifat pada rih, atiyatun. Jadi dia balik semula ada ta dekat situ. Wallahu alam. Ini dari sudut bahasa, orang-orang ngaji luar celeklah mata dia. Al-khamisah, faidatun khamisatun, qauluhu ta'ala fahal tara lahum min baqiyah. Mu tengok ada lagi tinggal saki-baki peninggalan mereka, ada lagi sisa-sisa mereka yang hidup? Jawabnya tak hidup dah. Fihi annahu lam yabqa lahum naslun yuzkaruna bihim. Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil azab istisal. Yang pelajar bahasa Arab tulis azabun istisal, mana azab yang total binasa. Tak ada lagi keturunan dia, tak ada. Ada lagi lepas pada tu keturunan Ad, Samud, jawabnya semua sekali binasa. Bal lam yabqa lahum naslun yuzkaruna bihim bal uhliku bi ajma'ihim. Mereka dibinasa semua sekali. Wan qata'a nasluhum, terputuslah keturunan mereka. Wan qata'a anhum zikra illa bisu. Kalau Tuhan sebut dalam Quran cerita mereka, Tuhan nak cerita keburukan mereka. Wa illa kana yura lahum baqiyatun, ada je orang tengok kesan-kesan mereka. Maka innahum ustusilu, tapi anak cucu dia, manusia dia mati semua sekali. Itu beza di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat terdahulu. Umat dulu dia mati depan mata Nabi mereka. Umat dulu mati dia depan mata. Kaum Ad mati depan Nabi Hud, dia tengok, mati habis dah. Sama juga Nabi Saleh duk tengok angin, letusan suara mari, mati habis. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tak mati keseluruhan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati adalah paling ramai yang mati depan Nabi, Abu Jahal dengan geng-geng dia dalam peperangan Badar. Itu yang paling ramai. Wa ammal azab al-kabir was saghir, azab mari semua sekali, yang tua yang muda mau mati habis. Tamatlah kita 5 faedah daripada ayat yang kita belajar. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat 9 sehingga ayat 12. Ayat 9 sehingga ayat 12. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.